Okey, ini soalan 9. Ini bagian variable lagi. Okey, dia suruh kita dapatkan distance antara uh, dua koordinat, dua titik koordinat dapatkan dia punya soalan sebelum ni. Soalan sebelum ni dia nak dapatkan koordinat. Apa yang tak buat lagi? Saya tunjukkan dulu konsep koordinat. Kalau kita ada koordinat X dan Y, so kita ada point A, X1, Y1, dan point B, X2, Y2, maka distance ini kita sebut sebagai AB lah ya. Distance ni formula dia adalah AB, distance segi matematik dia plus minus. Kita anggap sebagai plus saja nantilah dalam buat tu. So X1 tolak X2, kuasa-duakan dia. Y1 tolak Y2, Y1 tolak Y2. Terbalik pun tak apa sebab dia kuasa 2 ya. So dia suruh cari jarak ni. Itu soalan dia. So ini soalan nombor 8. Okay. Cuma dia kena modified sikit supaya nampak nampak dia cantik sikit lah, maknanya susunan tu. Bukan default, kedudukan default ya. So dengan knowledge yang kita ada ni, kita akan buat program. Dan dia pun tunjukkan contoh kalau tengok kamu download dia kata ni, supaya output kita nanti akan jadi macam ni. Yang ini kena download ya. Download dan run dekat program kita, dekat komputer kita. Kamu run saja. Download anyway. Sebab setengah-setengah antivirus dianggap sebagai virus. So kamu allowkan dia, benarkan dia. Okey, kita boleh run run double click saja. Okey, di sini dia by default don't run. Kamu pergi ke more info dan tekan run anyway. Okey, bila run anyway, kamu tengok kedudukan dia macam ni ya. Okey, maknanya sekarang dia dah ada kedudukan di tempat yang kita suka ni. Okey, jadi bila kita enter ni, dia datang terus ke sebab sini X1, Y1 ya. Itu masuk kedudukan dia. Tengok dia punya cursor tu yang blinking tu dia berada dekat betul-betul dekat apa? X1. So sini kita masuklah X1 1, Y1 mungkin 2, okey. Mana X1, Y1. Kalau kita enter ni sama juga. Dia akan berada di kedudukan Y1, X2 mungkin sini 3, sini 4. Y2. So dia akan displaykan ni. Dan kalau perhatikan kedudukan sini pun dia bukan default value. Kalau tidak biasanya berada di sini ya, di sini. Sekarang kita dah duduk kat mana yang kita suka. Okey, jadi soalan saya macam itu supaya kita main kedudukan dia. Dan saya bagi hint kat situ supaya kita download yoursoft.net tu. yoursoft.h header file. Okey, mana download yoursoft.h. Dalam library ni ada saya dah download dan saya dah download. Saya simpan kat mana? Yoursoft.h ni. Ini dia.
Okey. Apa yang kamu kena buat? Kamu copy ni, letak dalam folder yang sama .c kamu. Mana kalau kamu berada di folder sini, sekarang saya ada questionnaire.c. Sepatutnya di sini ada library tadi yourself.h. Okey, sekarang saya try pindahkan. Saya copy sekejap ni. Kemudian saya pergi ke folder yang saya lihat sekarang. Kat mana ya? Exercise. Okay, folder sini. Questionnaire tadi. So, kedudukan dia di sini ya. Jadi sama. .c dan .h ada di sini. Jadi sekarang kalau saya buka ni dah ada dua file sini. Iaitu satu .c dan satu lagi .h ni. yourself.h ni. Okay, situ yang pertama kena buat. Yang kedua, saya bagi hint juga supaya includekan dia nanti dalam includekan library tu. Kemudian semua /n ataupun /t kita buang dalam printf ni. Dan kita gunakan go to xy function. Okay, go to xy ni dalam yourself.h tu ada, kita boleh pakai go to xy. Di mana ada dua sini koordinat dia. Sini untuk kedudukan x, ini kedudukan y. Okay, kalau kita ada, ini kita punya monitor kita, screen monitor kita ni. Okay, dia punya dalam komputer ni katalah screen saya daripada sini ke sini. Okay, sini ya, saya contoh ni lah. Sini disebut sebagai y coordinate, x coordinate. Manakala ini positif ya. Kemudian dia ke bawah ni. Ini yang positif ke bawah, ini positif. Ini y. So sini maknanya kalau sini 1 2 3 positif ya. Sini kosong ah, kosong kosong. Sini kosong kosong. Sini positif x, ni positif y. Dia ujung dia ni bergantung kepada screen resolution kita, komputer lain-lain. Okey. Macam saya ni 1280 dekat x ni. Okey. Jadi kamu tak kisahlah. Kalau mungkin 1010 berada di sini cursor kamu nanti blinking tu. Okey. So ini sebenarnya nak tentukan kedudukan dia kat mana, kemudian baru kita print ke sebagainya. Itu saja. Ada juga dalam library saya tu, dalam user.h ni kalau nak buat color lah. Color color us punya ni. So ini bagi number 1, number integer lah 2 sampai 14 boleh 1 hingga 14. Kamu try color mana kamu suka. Jadi biasanya color dan go to digabung dengan printf lah. Sebab printf kita dah buang /n. Jadi kita dah boleh main. Saya pergi kedudukan baru saya suruh print. Macam itulah. Saya pergi kedudukan tertentu dan saya bagi color tertentu baru saya print. Jadi dia akan mengikut color dan kedudukan yang kita nak. Okay. So kita pergi ke ni soalan dia. So macam biasa. Okay, kita kena declare dulu variable. Variable kita adalah x1, x2 So pakai float x1 y1 x2 y2 dan double untuk apa nama distance AB. Okay. Kemudian ini kita buat dulu sebelum gunakan yourself.h. Kita dapatkan dia punya ni, kita scan kan, kita scan F dia. Sini mestilah X1. Okay. Dan sini mestilah F. Kemudian kita minta juga sini mestilah Y1 dan sini F juga. Okay, sama juga kita minta untuk Y2 dan Y2 dan X2. Baru kita dapatkan distance AB. So kita pakai SQRT square root. Okay, power POW. Sini X1 tolak X2
kuasa 2 dicampur dengan power Y1 tolak Y2 di kuasa 2 square RT dah. So ini kena include math MATH. Okay, so dia akan faham SQRT dan juga POW function ini. Sorry. Okay, so bila kita print output dia %.lf .2lf. So kita akan dapat AB So kita try run. So ada blinking, maknanya sekarang X1 Y1 ni. Katalah kita masuk 1, kemudian Y1 2. Blinking yang berikutnya adalah 13, iaitu kita masuk 3, dia masuk 4. So nanti dia akan convert pada perpuluhan Dia akan tukar 1.0 jadinya 2.0. Okey, jadi bila kita enter ni dia akan kira 2.83 distance dia. Okey, soalan dia belum selesai lagi. Ini soalan nombor 8 tapi kamu kemas sikitlah, pasangkan dengan printf sini. Okey. Cuma kita nak main satu library supaya kita main kedudukan dia, yoursoft.h tadi. Pastikan dah ada di sini dalam folder ni. Kalau ada folder lain boleh juga, contoh dekat download, tambah C dekat download, DOW and load. Katalah kamu tak sini buat macam ni. Tapi untuk mudahkan kamu, letaklah dalam folder yang sama. Okey, supaya sama dengan output tadi. Mana dia? Dekat download. Supaya sama dengan macam ni, lebih kurang Jadi kita nak supaya kedudukan dia berada betul-betul di dalam bracket ini. Okey. Ini refer kepada X1, Y1 So kita kena main tengok apa kita buat. Enter coordinate for A. So kita buat macam ni. Print PRINT. So saya ingat Python, sorry. So sekarang ni di sini kita buat sebiji macam ni. Enter coordinate for A. Enter coordinate for A sama dengan buka, tutup. Di sini kita jarakkan, komakan dia jarak. Okey. Okey, jadi sekarang ni ini yang kita main nilai ni. Sini go to, kita test tengok. Dia keluar macam ni. Okey, pergi besar sikit. Okey, nampak dia berada, dia blinking di tempat lain Kita nak dia blinking di apa? Kedudukan sebelumnya. Itu maksud dia Faham tak soalan dia? Blinking tu dia tak berada di tempat yang kita nak. Cursor tu. Jadi kita nak dia berada di sebelum tu. Okey. Jadi kita kena main nilai sebelum tu kita buat ni dulu. Go to dulu ni. XY. Kita letakkan sedikit ke kanan, mungkin 10. 10 ataupun 20 boleh. Okey, kita tengok dia betul tak lari ke kanan dan ke bawah sedikit. Okey. Dia tak lari
Masih lagi jap. Oh, dia tak berfungsi. So sepatutnya dia akan lari ya, sebab saya dapati compiler ni dia tak konsisten. Sebelum-sebelum ni saya buat jadi ya. Tak apa, kita try je. Jadi yang ini saya jangka kata try dulu nombor lain. Try nombor 5, 5. Okey. Dia dah tak keluar. Ah ya, betul dia kedudukan dia dah lari, dia dah pergi dah. Enter ini dah pergi ke bergerak sedikit. Okey, nampak berterabur ni, kita boleh buat clear screen di sini. Saya dah ajar itu, clear screen sebelum saya display apa-apa ni. Biasa saya sistem saya buat clear screen ya, CLS supaya nampak kemas. Includekan Windows dulu. Windows. Windows.h. Okey, jadi kita nampak dia kemas sikit, dia bersihkan kita punya screen tu. Okey. Saya lagi cuba. Dia tak clear screen ya. Okey tu. Okey, dia dah bergerak ke kanan sedikit 5. Okey, cuma cursor kita ni dia tak berada di dalam ni. Jadi logik dia kena tolak 5 tolak berapa tu? Tolak 1, tolak 2. Kita try, maknanya 3 lah. Okey, dia berada bukan sama dengan yang ini go to, yang screen ini. Maksud saya yang ini ya. Sama dengan ini go to. Cuma dia tolak berapa tadi? Tolak X. Mungkin sini 2. Kita try tengok. Betul tak berada dalam kedudukan Y yang sama. Okey. Oh, dia lari ke sana. Dia lari ke... ini kena main saya tak, dia nampak lari ke kiri pula. Apa yang kiraan saya salah? 5. Oh yalah, sebab ini tengok 5 ni, mana di sini 5 dia. Ini dah berapa? 1 2 3 4 5, maknanya kena kira-kira ni berapa agak-agak ni. Sekarang dia berada di sini 1 2 3 ni. Jadi kita test tengoklah main dengan nilai tu. Bukan ditolak 5. Maknanya di sini campur 5. Ini dah ada 5. Baru tambah lagi yang ini. So kita tengok. Try sini 15. Try sampai jadi. Ctrl C Ctrl C untuk berhentikan. Okey, sini saya jangka 15 lah. Mungkin lah, kita try tengok. Kita save dan kita run. Oh, buka. Sorry, saya letak Y pula nombor 15. Ctrl C. Sini saya letak 5. Sini yang try 12 tengok. Tak cukup. Ini mungkin dalam 20 lebih. Ini pun baru 12, 24, mungkin 30 Kita try tengok sampai dia jadi macam tu. Ctrl S to save dan Ctrl Alternate N to run. Okey, maknanya 30 berapa tu? 30. Sepatutnya tolak lagi satu lah. Maknanya 29. Okey. Kita stop Ctrl C. Ini maknanya kita jangka sini 29. 29. Dan cuba kita run.
Okey, so maknanya cursor kita berada di situ. Kalau kita masukkan katalah nombor 1, sepatutnya cursor tu berada di kedudukan berikutnya. Itu jadi saya jangka itu 29 ataupun 30 ataupun 31. Okey, maknanya sini go to XY. Sini 29 sudah mesti 31 lah. 31 5 tetap line yang sama. So scanf kita dah kontrol kat mana dia nak enter ya. Ctrl S to save dan kita run. Okey. So kita boleh enterkan nilai, katakan 1. Oh, sepatutnya dia ke depan lagi. Maknanya ni 32. Okey. 32. Okey. Saya agak-agak ya. So ini pun sama. Saya rasa ini sama juga. Go to ni ada 2 kali ni. Okay. Sekejap, saya main dulu ni. Jadi tak yang ni? Okey. Masukkan 1. Okey. 2. Okey, maknanya bracket itu kena kejarakkan sikit. Jauhkan ini kalau ikut ni. Ctrl C. So maknanya ini kena spacekan sikit ni. Okey, ini mesti 33. Okey, sekarang masukkan 1. 2. Oh tak. Sini 34. Kita kena main nilai ni ya. Okey. Sini 2. Okey. Oh, dia kena enter, sorry. Sepatutnya sini betul lah tadi 33. Okey. Saya rasa okey. Cuma yang ini pun sama, yang bawah tu copy je lah. Cuma sini Y-nya tambah 1 line ataupun 2 line. Jadi sini jadikan 7 semua. 7, 7, 7. Sini jadikan B. Kemudian sini jadikan 2, 2. Yang lain padamlah. Dan jawapan terakhir dia pun lebih kurang sama juga. Mesti sama dengan 55. Tapi yang ini ya. 55 tapi 5 kalau tadi 7 sini 9. Okey. Buang slash n ya. Okey, kita tengok jadi tak? Control Alt N. Okey. 1, 2. Okey. 3, 4. Okey, 5. Print F5 tu belum jadi lagi. So kita kena main dulu yang nilai-nilai ni. X1, Y1, X2, Y2. So distance between between A is equal to %.2f, %.2f
titik ya. And B is equal to is, okay, ini persen dot 2F persen dot 2F. Okay, tak perlu new line sebab ini adalah kita go to ya. Okay, so katalah sini 1, 2, 3, 4. So distance between titik, titik. Yang lain dah okay, B. Okay. Kemudian kita run. Dua, 4, 5, 6. So distance between, okay. So dari segi kedudukan dah okay. Color pula, kita boleh main color gunakan mungkin sini color lain. Color, katalah sini nombor 1, sini color 2, katakan color 2, sini color 2. Ini kita konsistenkan dia color 1 untuk title, color 2 untuk bawah tu. Okay, kemudian sini color 2 juga. Sini kita pakai color 3 lah. Color 3. Okay, Ctrl S dan Ctrl Alternate N to run. Okay, dah bertukar color. 1, 2. Tengok dalam tu warna hijau di bracket ni. 3, 4. Okay, yang last tu warna lain. Okay. Okay, itu soalan dia sebenarnya. Tu yang saya nak kamu buat. Saya nak kamu faham macam mana nak guna library. Okay. Konsep dia, ada satu orang buat library, nama dia Yosof. So nama library dia yosof.h. Dalam tu ada dua function yang kamu gunakan, iaitu go to xy, supaya kita manipulate kita punya cursor tu kat mana berada. Go to xy. Xy itu adalah koordinat dalam kita punya screen. Dan color itu adalah function yang dalam Windows ya. Saya sebenarnya main dekat Windows. Kalau kamu biasa dengan Windows, ini kata saya buka terminal ni. Okay, color ni boleh tukar. Color 1 dia tukar warna. Oh, macam mana? COLOR. Oh, sorry. Saya rasa bukan sini, Pak. CMD. Okay, ini arahan Windows. Color. Okay, bertukar color 1, 3, 4. Itu sebenarnya, kalau kamu boleh cuba dekat Windows tu. Ini adalah arahan dalam Windows. Saya buat arahan Windows ni. 6 sampai 14. Okay. Selepas 14 dia color lain. Okay, nombor integer. Bukan di sini. So, saya ambil arahan Windows tu untuk color tu. Dan go to XY ini adalah arahan saya sendiri untuk main coordinate. So, ini lebih kurang kita buat programming macam inilah ya. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tentang penggunaan yosof.h ni? Ada soalan? Okay. So saya harap kamu buat ni. So insyaAllah nanti yosof.h ni kamu akan gunakan dalam projek kamu nanti. Okay, ada banyak function yang kamu akan buat guna dalam yosof.h untuk mudahkan kamu. Kalau kamu tak pakai yosof.h tu boleh juga, tak wajib.
Tapi kamu kena pandai-pandai buat sendirilah macam mana supaya output sama macam tadi. Okey, maknanya kamu boleh buat macam ini. Okey, maknanya kalau kamu boleh buat macam ini tanpa menggunakan user.h, memang kamu terror lah programming. Buat sendiri go to XY tu. Okey. Ini contoh, ini sebenarnya introduction of apa nama? Programming apa grafik grafik dalam apa C, guna C, grafik programming. Dia dah lepas grafik baru kita boleh buat game programming. Okey. Biasa start dengan grafik, kita dah main grafik baru kita pergi buat programming untuk buat game. Sebab game ni dia very complex So ini introduction saja bahawa kadang-kadang ada library Ini contoh library, very simple library. Saya nak tunjukkan macam mana nak includekan library yang tidak standard. Ini tak standard. Kalau dalam standard, dia akan jadi greater than and less than. Sini. Dia ada kedudukan dia yang mana built-in. Dalam tu dia dah letak dalam include standard dia. Tapi sebab ini saya kedudukan saya selain daripada tempat standard, kita gunakan double quote instead of greater than and less than situ. Okay. So kamu pun mungkin boleh buat library sendiri nanti. Saya akan minta mungkin buat library sendiri. Nanti kalau kelas kita belajar function nanti. Topik yang terakhir. Okey. Itu saja untuk soalan nombor 8. Soalan nombor 8 tadi sebenarnya penggunaan library yoso.h. Saya semua /n dan /t tu kena buang. Apa-apa slash lah. /n, /t dan sebagainya. Oh, saya tulis ini CPP Patut ada tanya semalam. .c Okey, ini baru betul. Okey, itu saja soalan untuk nombor 8. Terima kasih.